A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmatnya, lalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan hilangkanlah simpulan-simpulan yang membelit lidahku ini, yang menyebabkan orang gagal dalam memahami kata-kataku. Alhamdulillah, malam ini pengajian kuliah online siri yang ketiga daripada kitab Adab Guru dan Murid, yang mana pada siri yang pertama yang lalu kita membicarakan tentang adab seorang guru terhadap dirinya dan adab seorang guru terhadap ilmu. Manakala semalam siri yang kedua kita membicarakan tajuk adab seorang guru ketika dia mengajar. Dan pada malam ini insya-Allah siri yang ketiga kuliah online, audio kuliah, kita akan membicarakan salah satu daripada tajuk kitab yang kita bahaskan ini, iaitu adab murid dan guru. Kita akan masuk pada perbincangan adab-adab yang perlu ada pada diri seorang murid. Adab-adab yang perlu ada pada diri seorang murid, yang mana adab seorang murid ini mengandungi sebanyak 36 adab. Ada sebanyak 36 adab, yang mana pada malam ini kita akan bacakan sebahagian daripadanya, dan insya-Allah kita akan sambung untuk menghabiskan tajuk ini pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Malam ni kita akan baca pada adab yang pertama hingga adab yang ke-20, adab seorang murid apabila menuntut ilmu. Adab seorang murid. Secara asasnya, adab seorang murid terhadap dirinya adalah sama sebagaimana adab seorang guru terhadap dirinya, seperti yang dijelaskan sebelum daripada ini. Yang pertama, adab seorang murid membersihkan hati daripada kotoran. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang murid, apabila kita nak menuntut ilmu, perkara yang pertama yang perlu kita lakukan, bersihkan diri kita daripada sifat-sifat kekotoran, bersihkan hati kita, bersihkan minda kita, jauhkan diri daripada maksiat, kerana ilmu yang kita nak terima ini merupakan cahaya. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu nurun, ilmu itu merupakan cahaya, wa nurullahi la yahdi lil'asi, dan cahaya Allah melalui ilmu itu tidak akan sampai kepada orang yang bergeluman dengan maksiat. Lalu adab seorang murid apabila ingin menuntut ilmu, bersihkan hatinya daripada sifat-sifat kekotoran. Hendaklah murid membersihkan hati daripada kotoran bagi memudahkan ilmu, agar dia boleh menerima ilmu tersebut dan mengingati ilmu itu dan mengembangkan ilmu tersebut. Bermakna murid tadi mesti memutuskan hubungan dengan perkara-perkara yang boleh menghalangnya daripada menuntut ilmu
dengan membebaskan dirinya daripada melakukan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama bagi seorang murid. Bila kita nak belajar, pastikan bersih hati kita, jauhkan diri daripada maksiat, kerana ilmu yang bakal kita terima itu merupakan sinaran cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab seorang murid terhadap ilmu yang kedua, hendaklah dia merendah diri dan patuh serta hormat kepada gurunya. Seorang murid, dia mestilah menanamkan perasaan hormat dan merendah diri kepada gurunya. Ini adab kita. Seorang murid hendaklah merendah diri terhadap gurunya dan mematuhi suruhannya, seperti mana bandingan seorang pesakit, dia perlu mematuhi nasihat daripada doktor pakar yang merawatnya. Ini satu bandingan yang cukup baik, tuan-tuan. Bila kita bertemu dengan doktor pakar dan kita dinasihatkan ada perkara, ada makanan yang boleh kita makan, ada makanan yang tak boleh kita makan, kita patuh ataupun tidak? Kita patuh. Sebab apa? Sebab kita nak sihat. Begitu juga kita sebagai seorang murid, apabila kita nak kepada ilmu itu tadi, hendaklah kita menghormati guru kita yang menyampaikan ilmu. Ini adab yang kedua. Yang ketiga, adab seorang murid menuntut ilmu mestilah berguru. Ini yang ketiga, tuan-tuan. Sebab apa? Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Sesiapa yang mengatakan dia tidak ada guru, maka ketika itu syaitan itulah gurunya. Kalau kita nak belajar Al-Quran, cari guru Al-Quran. Jangan pandai-pandai sendiri. Kalau kita nak belajar ilmu hadis, carilah guru yang berkaitan dengan ilmu hadis. Jangan belajar sendiri. Sebab apa? Ketika kita belajar tanpa berguru itu, syaitan akan menghasut kita, menipu daya kita, melakukan talbisul iblis, menjadikan kita tersesat dalam jalan menuntut ilmu tadi. Janganlah seorang murid mengambil ilmu melainkan daripada orang yang berkelayakan dan yang jelas akidah dan agamanya, serta pribadinya itu pribadi yang baik. Anda teringat satu kata-kata yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan kepada orang yang tertipu. Ada orang dirasakan dia belajar, dia hebat, tetapi tanpa dia sedar, dia sedang ditipu. Ataupun dia tertipu dengan guru yang sedang dia menuntut. Dia kata guru ni hebat, ada karamah yang mana boleh berjalan atas air, boleh terbang, boleh naik motor tak kena letak minyak dan sebagainya. Lalu terpegun dia dengan tipu daya tersebut. Sedangkan Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala sudah mengingatkan kepada kita. Apa kata Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala? Idza ra'aita ar-rajulu yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma la taghtar. Apabila kamu melihat seseorang itu, sama ada gurukah dia ataupun syekhkah dia, dia mampu terbang di atas angin, mampu berjalan di atas air, la taghtar, jangan kamu tertipu dengan perlakuan orang tersebut, sebab syaitan juga boleh melakukan perkara yang sama. Tetapi lihatlah bagaimana ibadat, lihatlah bagaimana pribadi guru tersebut, adakah dia istiqamah ataupun tidak melaksanakan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu peringatan yang baik yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, adab seorang murid terhadap ilmunya. Yang keempat,
memandang guru dengan penuh rasa hormat. Seorang murid hendaklah memandang gurunya dengan pandangan yang tinggi dan hormat. Hal ini ia mendatangkan manfaat dan menjadikan setiap perkara yang didengarinya melekat dengan baik pada fikirannya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sangat hebat, tuan-tuan. Imam Syafi'i, imamuna, imam kita semua, yang mana meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i ada seorang murid namanya Ahmad bin Hanbal, dan guru Imam Syafi'i namanya Malik bin Anas, Imam Malik. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata, ketika aku berada bersama dengan Imam Malik rahimahullah, aku akan menyelak helaian kertas dengan perlahan-lahan supaya tidak didengari oleh Imam Malik, lantaran aku hormat kepadanya. Subhanallah. Apa kata-kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, kalau aku bersama dengan guruku yang bernama Malik bin Anas, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika aku nak membelek helaian kertas sekalipun, aku pastikan helaian kertas yang dibelek itu tidak mengeluarkan bunyi, sebab aku bimbang Imam Malik akan terganggu. Aku sangat hormat kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Ni siapa, tuan-tuan? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajarkan adab kepada kita dalam bab menghormati guru. Ni kita kena tiru. Kemudian, ni satu kata-kata daripada murid Imam Syafi'i pula. Tadi kata-kata Imam Syafi'i yang menghormati gurunya Imam Malik. Ni satu kata-kata daripada murid Imam Syafi'i namanya Rabi'. Apa kata Rabi'? Ar-Rabi' berkata, aku tidak pernah berani meminum air dalam keadaan Imam Asy-Syafi'i memandang ke arahku lantaran aku hormat kepadanya. Subhanallah. Imam Syafi'i kata, Ar-Rabi' kata, murid Imam Syafi'i, kalau ada Imam Syafi'i di depanku, demi Allah, dia kata, aku tidak akan berani untuk minum di hadapannya sebab aku terlalu hormat kepada Imam Syafi'i. Ini kata-kata daripada murid Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Anda nak petik satu lagi dalam bab menghormati guru ini, daripada kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, antara hak seorang alim ataupun seorang guru terhadap engkau ialah, sekiranya engkau datang ke sesuatu majlis, hendaklah engkau memberi salam kepada semua orang secara umum dan memberikan ucapan salam dan penghormatan yang lain secara khusus kepada orang alim ataupun guru tersebut. Subhanallah. Ini adab min babil fadilah ataupun min babil adab, dari sudut fadilat ataupun dari bab adab. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bila kita datang ke suatu majlis yang ramai orang, kita masuk ke dalam majlis tersebut, kita memberi salam kepada umum dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara umum, tanpa ditujukan kepada orang yang khusus. Tapi kata Sayyidina Ali, apabila kita mendapati ada orang yang alim dalam majlis tersebut, pergi bertemu dengannya, sampaikan salam yang khusus kepada guru ataupun orang yang alim tersebut. Ini min babil adab, adab seorang murid terhadap gurunya, terhadap pengajiannya. Itu yang keempat, tuan-tuan. Malam ni kita akan baca 20 adab seorang murid terhadap guru ataupun ketika dia belajar.
Yang kelima, adab seorang murid mendapatkan redha daripada gurunya. Seorang murid hendaklah berusaha mendapatkan redha gurunya meskipun ia bertentangan dengan keinginannya. Perlu dapatkan redha guru. Sebaiknya apabila habis sahaja pengajian, kita berguru menuntut ilmu, kita bertemu dengan guru tersebut, lalu kita katakan, terima kasih Ustaz, Tuan Guru dan sebagainya, halalkan ilmu yang diberi, redakan ilmu ini supaya saya istiqamah boleh melakukannya sehinggalah saya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah mengamalkan ilmu yang diberikan ini. Ini adab kita. Minta redha daripadanya, ucapkan penghargaan kerana yang disampaikan itu ilmu yang jauh lebih berharga daripada harta sekalipun. Bahkan Sayyidina Ali di dalam kata-katanya radhiyallahu an menyebut, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta. Sebab al-ilmu yahrithuka wa anta tahrithul mal. Ilmu itu akan menjaga kita, tetapi harta kita yang perlu menjaganya. Ilmu jaga kita daripada melakukan maksiat. Ilmu menunjukkan kita mana yang betul, mana yang salah, mana yang mendekatkan diri ke syurga, mana yang menjauhkan diri daripada neraka, kerana ilmu. Tapi harta yang banyak, kita terpaksa jaga dia. Kalau harta itu harta yang berharga, kita simpan dalam peti besi. Peti besi kita kunci. Kemudian kita letak peti besi di dalam bilik. Bilik kita kunci. Bilik berada dalam rumah. Rumah pun kita kunci. Rumah dikelilingi pagar. Pagar pun kita kunci. Ada berapa kunci? 4 kunci dengan tujuan untuk menjaga harta. Tapi ilmu tidak. Ilmu dialah yang akan menjaga kita. Lalu adab kita sebagai penuntut ilmu, dapatkan redha daripada guru. Yang keenam, janganlah dia menyebarkan dan menceritakan keburukan gurunya kepada orang lain. Manusia pastinya tidak terlepas daripada kesilapan dan kesalahan. Kullu ibnu Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pastinya akan melakukan kesilapan. Dan kita apabila melihat ataupun mengetahui seseorang guru itu pernah melakukan kesalahan dan kesilapan, adab kita sebagai seorang murid semestinya lah untuk kita menjaga keburukan dan keaiban guru kita daripada disebarkan kepada orang lain. Itu adab yang keenam. Yang ketujuh, salah satu adab murid terhadap gurunya, mempertahankan maruah guru. Ini adab yang ketujuh. Mempertahankan maruah guru. Sekiranya seorang murid itu mendengar umpatan ataupun sesuatu perkara yang buruk mengenai gurunya, hendaklah dia menjawabnya dengan mempertahankan maruah guru tersebut. Sekiranya dia tidak mampu mempertahankan, hendaklah dia meninggalkan majlis ataupun tempat itu. Ini adab kita. Bila dengar orang lain menceritakan keburukan guru kita, lalu kita pertahankan maruah guru kita, menjelaskan perkara yang sebenar. Tetapi sekiranya tidak mampu, tidak ada kekuatan, tinggalkan majlis tersebut, kerana itu lebih baik daripada mendengar keaiban orang lain ceritakan terhadap guru-guru kita. Itu yang ke-7. Yang ke-8, salah satu adab seorang murid terhadap gurunya, meminta izin daripada guru. Meminta izin daripada guru. Janganlah dia masuk ke bilik gurunya kecuali setelah diberikan keizinan. Sekiranya terdapat pelajar lain yang lebih utama dan tua daripadanya,
hendaklah dia mendahulukan mereka. Ini adab yang ke-8, tuan-tuan. Hendaklah apabila kita ingin memasuki ke sesuatu tempat yang ada pada guru kita, kita beri salam dahulu, minta keizinan daripadanya, dan apabila diberikan keizinan kepada kita, barulah kita masuk ke dalam ruangan tersebut. Yang ke-9, adab seorang murid, lapangkan hati dan bersihkan diri. Lapangkan hati dan bersihkan diri. Apabila seorang murid itu masuk ke dalam kelas pengajian, maka masuklah dengan penuh hormat. Kosongkan hati dan jiwa daripada perkara yang boleh mengganggu fikiran. Di samping itu, hendaklah dia berada dalam keadaan suci bersih dengan lengkap bersuci. Bermakna hendaklah dia memotong kuku dan menghilangkan bau yang tidak menyenangkan yang terdapat pada dirinya. Ini yang ke-9. Adab seorang murid apabila bertemu dengan gurunya, pastikan dalam keadaan bersih, dalam keadaan orang memandang kita dengan pakaian yang terbaik, dengan wangian yang terbaik, supaya tidak menyakiti bauan-bauan itu terhadap guru kita dan orang lain. Yang ke-10, antara adab seorang murid, yang ke-10 adalah jangan melangkaui orang lain kecuali setelah diizinkan oleh gurunya. Jangan melangkaui orang lain kecuali setelah diizinkan oleh gurunya. Apabila murid tiba dalam sesuatu majlis pengajian, janganlah engkau melangkah sehingga melangkahi bahu yang lain. Ini dalam bab adab. Bila kita datang pengajian itu sedikit lewat berbanding orang lain, saf yang pertama, yang kedua dan seterusnya sudah penuh, jangan kita melangkah melalui bahu-bahu ataupun celah-celah orang ramai. Kita hormati majlis dengan kita berada di belakang orang lain, sebab orang yang datang awal itu dia ada haknya di saf hadapan, melainkan diberi keizinan oleh guru tadi untuk dia datang ke barisan hadapan. Sebab adabnya tidak boleh melangkahi orang lain dalam bab majlis pengajian yang boleh menyakitkan hati orang yang datang terlebih dahulu. Yang ke-11, tidak melakukan suatu perkara yang dirinya sendiri tidak suka. Adab seorang murid yang ke-11, tidak melakukan suatu perkara yang dirinya sendiri tidak suka. Janganlah seorang murid itu meminta seseorang yang lain bangun daripada tempat duduknya. Bahkan jika dia bangun untuk memberi laluan kepadamu, janganlah menerimanya, melainkan terdapat maslahah bagi orang ramai yang hadir. Misalnya jika dia berada dekat dengan gurunya, dia dapat bermuzakarah mengenai perkara-perkara yang mungkin gurunya terlupa, yang boleh memberikan manfaat kepada orang ramai yang hadir. Itu yang ke-11. Yang ke-12, adab seorang murid, tidak duduk di tengah-tengah melainkan terpaksa. Janganlah dia duduk di tengah-tengah halaqah majlis ilmu kecuali kerana terpaksa. Dan jangan juga duduk di tengah antara dua orang yang bersahabat kecuali dengan redha mereka berdua. Yang ke-13, adab seorang murid, duduklah berhampiran dengan guru. Seorang murid harus berusaha untuk duduk berhampiran dengan guru supaya dapat memahami kata-kata yang disampaikan oleh guru tadi. Kalau kita tengok kuliah-kuliah pengajian di masjid ataupun surau, kita tengok di depan ustaz-ustaz yang menyampaikan kuliah tadi, yang menyampaikan kuliah tu dalam keadaan kosong di depan. Sedangkan adab kita apabila berada dalam majlis ilmu, hendaklah kita memenuhkan saf-saf yang awal
dan sebaiknya berada berhampiran dengan guru. Yang ke-14, adab seorang pelajar menjaga adab dengan teman dan guru. Seorang murid hendaklah menjaga adab bersama teman-temannya dan orang ramai yang hadir dalam majlis ilmu tersebut, kerana perbuatan menjaga adab sesama mereka menjadi bukti bahawa dia juga menjaga adab dengan gurunya dan menghormati majlis. Apa maknanya? Adab seorang pelajar bukan sahaja dia wajib menghormati guru, tetapi dalam masa yang sama dia mestilah menghormati rakan-rakannya yang lain yang bersama-sama dalam menuntut ilmu itu tadi. Yang ke-15, adab seorang murid, jangan ketawa dan bercakap di dalam majlis ilmu. Janganlah ketawa ketika berada di dalam majlis ilmu dan elakkan bercakap tanpa ada keperluan yang mendesak. Jangan melakukan sesuatu perkara yang sia-sia dengan anggota tangannya atau selainnya, dan janganlah dia berpaling tanpa keperluan. Ini adab kita dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang sebahagian orang apabila berada dalam majlis ilmu, fikirannya, tangannya sedang menumpukan perhatian di mana? Bukan pada kuliah, bukan pada pengajian, tetapi pada telefon-telefon. Dalam bab adab, hendaklah di dalam majlis ilmu elakkan daripada melakukan perkara yang sia-sia itu tadi. Yang ke-16, adab seorang pelajar dalam menuntut ilmu, jangan mendahului guru. Jangan mendahului guru. Janganlah seorang murid itu tergesa-gesa dan mendahului gurunya dalam mensyarahkan ataupun meminta jawapan terhadap persoalan yang diajukan, melainkan setelah diberi keizinan oleh guru tersebut. Kalau guru belum membuka ruang untuk sesi soal jawab, ketika itu tunggu dahulu sampai satu masa apabila sudah diberikan sesi tanya dan jawab, ketika itu barulah kita bertanya soalan. Ini dalam bab adab kita dengan guru kita. Yang ke-17, adab seorang pelajar dalam majlis ilmu memilih keadaan yang terbaik. Janganlah dia membaca di hadapan guru tak kala guru tersebut dalam keadaan tidak bersedia, sedang melakukan perkara yang lain, ataupun ketika gurunya itu dalam keadaan mengantuk, ataupun dalam keadaan menghalang guru itu memberikan penjelasan dengan sempurna. Ini adab kita. Kita tengok keadaan guru kita, adakah dia bersedia ataupun tidak di dalam mensyarahkan ataupun menjelaskan persoalan-persoalan yang bakal diajukan itu. Kalau dia dalam keadaan yang tidak bersedia menjelaskan dengan sempurna, ketika itu jangan ditanya. Ini dalam bab adab, kita ingin menjaga maruah guru kita. Yang ke-18, adab seorang murid dalam menuntut ilmu. Yang ke-18, tidak bertanya melainkan sesuai pada tempatnya. Tidak bertanya melainkan sesuai pada tempatnya. Jangan bertanyakan soalan di luar tajuk ataupun konteks, melainkan jika diketahui perkara tersebut tidak dibenci oleh guru. Ada sebahagian orang, dia bertanya bukan untuk mendapatkan jawapan, tapi pertanyaan itu hanyalah sekadar ingin menguji guru. Dia kata kalau guru ni tak boleh jawab soalan dia, guru ni kita tak boleh belajar dah. Sebab apa? Guru sendiri pun tak tahu nak jawab soalan. Ada kadang-kadang demikian. Bahkan ada satu soalan, boleh anda ceritakan, selitkan.
Ada seorang murid ni dia bertanya kepada guru dia. Dia kata, "Ustaz, Syekh, Tuan Guru, kenapa kalau seseorang itu mati ataupun meninggal dunia, kita perlu mandikan jenazah orang yang mati tadi?" Pening kepala guru nak jawab soalan. Dia tanya pada guru, kenapa orang yang mati tu kita kena mandikan dia? Lalu guru buka kitab syarah. Macam-macam kitab dibuka, kenapa kena mandikan orang mati dan sebagainya. Lalu bila dijawab soalan yang ditanyakan tadi, anak murid kata, bukan. Dia tanya tu untuk tujuan menguji. Lalu guru bertanya, dah tu kenapa kita perlu mandikan si mati? Lalu murid tadi jawab, sebab si mati tidak boleh mandi dengan sendiri. Apa maksudnya? Maknanya soalan yang ditanya itu bukan untuk dia untuk mengetahui jawapan, tapi sengaja untuk dia menguji guru tadi. Lalu adab kita di dalam menuntut ilmu sebagai seorang pelajar, tidak bertanya melainkan keadaannya yang sesuai. Itu yang ke-18. Yang ke-19, adab seorang pelajar apabila menuntut ilmu. Yang ke-19, tidak malu mengaku jika tidak faham. Seorang pelajar adabnya tidak perlu malu untuk mengaku tidak tahu sekiranya tidak faham. Apabila guru bertanya kepadanya, adakah kamu faham? Maka janganlah dia menjawab ya, melainkan dia benar-benar faham dan jelas akan maksud yang disampaikan oleh gurunya. Sekiranya dia berbohong mengatakan dirinya faham sedangkan tidak faham, nescaya hilanglah kefahaman yang sebenar daripada dirinya. Malu bertanya, maka sesat jalan. Sebab itulah ada satu kata-kata yang menarik daripada Sayyidina Umar yang saya nak kongsikan pada malam ini. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesiapa yang nipis mukanya, iaitu malu bertanya, maka nipislah ilmunya. Ini satu kata-kata yang menarik, tuan-tuan. Kata-kata ini daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, saya nak kongsikan dalam bab malu untuk mengatakan tidak tahu. Kata Sayyidina Umar, orang yang nipis mukanya dengan maksud malu untuk bertanya, maka nipislah ilmunya. Nipislah ilmunya. Bahkan kalau kita boleh share sedikit, di Jordan, kalau kita belajar dulu, tempat anak belajar dulu, kalau kita bertanya pada guru, ya doktor, wahai doktor, mungkin tashrah hadha, boleh tak kamu syarahkan yang kamu ceritakan di depan tu, boleh syarahkan sikit tak? Lalu pensyarah di sana dia kata macam mana? Anta tashrah usbu'il qadim, kamu yang kena syarahkan pada minggu hadapan. Anta talibul ilm, kamu ni seorang pelajar, kamu kena cari dulu jawapan terhadap pertanyaan kamu. Minggu depan kamu yang kena syarahkan kepada kelas tersebut. Ni di sana dah. Kadang-kadang kita takut nak tanya ni, sebab apa? Sebab kalau kita tanya, guru dia tak bagi jawapan, dia akan minta kita sendiri yang cari jawapannya. Minggu depan kita kena bentangkan di kelas. Tapi di Malaysia tidak begitulah. Biasanya kalau kita bertanya pada ustaz, pada syekh dan sebagainya, langsung diberikan jawapan terhadap persoalan tersebut. Tapi baik juga kadang-kadang orang bertanya tu, kita minta dia cari jawapan dulu. Minggu depan kita bincangkan secara bersama terhadap persoalan tadi. Dan akhir sekali, tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar sekalian, yang kita kongsikan pada malam ini 20 adab yang ada pada seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Adab yang ke-20, fokus dan dengar meskipun sudah tahu ilmu tersebut. Apabila guru menceritakan sesuatu permasalahan
ataupun sebuah cerita yang sudah pun kita tahu, banyak kali dah kita dengar, tapi hendaklah kita memberikan tumpuan dan mendengar dengan baik, seolah-olah kita tidak pernah mendengar ataupun mengingatinya sebelum daripada ini. Ini kita nak menjaga keadaan guru kita, yang mana boleh jadi dia ceritakan perkara yang sama sebab ada orang yang masih belum jelas, ataupun ada orang baru datang, ataupun ada orang yang meminta pengulangan. Kita yang sudah mengetahui perkara tersebut, hendaklah kita fokus dan dengar seperti mana kita tidak tahu. Anggaplah apa yang disampaikan itu sebagai satu peringatan yang memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Itulah yang boleh anda sampaikan pada malam ini. Dalam tazkirah kita lebih kurang 50 minit ataupun lebih kurang 45 minit pada malam ni berkenaan dengan 20 adab yang perlu ada pada seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Dan insya-Allah esok siri yang keempat kita akan membincangkan bermula pada adab yang ke-21 hingga adab yang ke-36, adab pelajar dalam menuntut ilmu. Moga-moga memberi manfaat kepada anda dan kita semua. Kita bertemu esok dalam siri yang keempat, pengajian kitab adab guru dan murid. InsyaAllah kita akan khatamkan kitab kita ini pada keesokan harinya. Esok kita akan khatam kitab kita insya-Allah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 siri, 4 pertemuan secara online, kita boleh khatam kitab kita. Kitab yang sangat nipis untuk kita bacakan dalam rumah kita dan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang guru, insya-Allah. Salam Ustaz. Orang belajar cara online dikira berguru ataupun tidak? Orang yang belajar secara online, ia tetap dianggap sebagai berguru. Sebagaimana kita menuntut ilmu daripada siapa? Daripada Ustaz Abdul Samad contohnya. Kadang-kadang tak pernah pun kita bertemu dengan beliau, tetapi banyak ilmu-ilmu yang kita dapat daripadanya. Ilmu itu menyambungkan kita dengan dia. InsyaAllah kita ini dianggap sebagai orang yang menuntut ilmu dengan guru kita. Tetapi pastinya lah, kalau kita menuntut secara berdepan, secara bertalaki, itu lebih baik, kerana persoalan boleh ditanyakan secara direct, dan pastinya bila kita berkumpul itu ataupun bertalaki itu, pastinya dia akan mengikat lebih kasih sayang ataupun menjalinkan nikmat ukhuwah Islamiyah itu tadi. Tetapi dalam tempoh sekarang ini, kita belajar secara online sekalipun, ia tetap dikira sebagai orang yang menuntut ilmu antara guru dan murid, insya-Allah. Bertemu esok kita pada waktu selepas maghrib, insya-Allah pukul 8 malam. Kita akan baca kitab kita ini, siri yang keempat, untuk kita khatamkan kitab tersebut. Wallahu alam. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan. Ampun maaf di atas kesilapan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.